Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi membincangkan bab 7, iaitu udara. Jadi kali ini kita akan lihat subtopik 7.3 iaitu pencemaran udara. Okey, kita tengok dahulu objektif 7.3.1 mentakrifkan maksud pencemaran udara dan bahan pencemar udara. Yang pertama, pencemaran udara ialah peningkatan kuantiti bahan pencemar udara dalam atmosfera kita. Yang kedua, bahan pencemar udara ialah sebarang bahan yang memudaratkan kesihatan atau menjejaskan kualiti kehidupan. Contohnya, bahan pencemar adalah seperti bahan kimia, zarah-zarah seni seperti debu dan juga pasir. Jadi bahan kimia mungkin boleh menyebabkan tidak balas dalam sistem pernafasan kita sebagai contohnya, boleh menghakis pernafasan, boleh menyebabkan kanser dan sebagainya. Zarah-zarah seni seperti debu dan pasir ini selalu berlaku debu, di mana debu ini datang daripada proses pembakaran yang tak terkawal, di mana yang pertama sekali jika masuk dalam sistem pernafasan kita, dia boleh sampai ke paru-paru dan menyebabkan paru-paru kita menjadi tidak efisien untuk penyerapan oksigen dan juga pelepasan gas karbon dioksida. Pasir ini, pasir sudah masuk dalam mata pun sudah mendatangkan ketidakselesaan kepada kita. Maksudnya 7.3.2 berkomunikasi mengenai bahan pencemar udara dan puncanya. Kita tengok sekarang ni. Jadi, punca bahan pencemar boleh berasal daripada fenomena semula jadi ataupun aktiviti yang dilakukan oleh manusia. Jadi ini contoh fenomena semula jadi, letusan gunung berapi. Contoh fenomena semula jadi yang menyebabkan pencemaran udara, kita ada yang pertama, puncanya daripada kebakaran hutan disebabkan cuaca panas yang terlampau panas ataupun disambar oleh peti. Jadi bahan pencemarnya zarah-zarah seni, habuk, karbon monoksida. Karbon monoksida ini dia akan mengurangkan kebolehan sel darah merah kita untuk mengangkut oksigen, itu yang risiko besarnya. Punca seterusnya perebutan sisa organik dan juga pencernaan haiwan. Kita tarik lembu, tarik kambing, tarik ayam, itu yang boleh menghasilkan bahan pencemar. Contohnya gas metana. Gas metana ni biasanya datang daripada proses perebutan dan juga karbon dioksida daripada perebutan dan juga penguraian. Itu berlaku pembebasan gas ini oleh mikroorganisma. Kemudian letusan gunung berapi. Jadi bahan pencemarnya kita ada karbon dioksida dan bahan-bahan sulfur, belerang dan juga habuk-habuk daripada letusan gunung berapi tersebut. Kemudian aktiviti manusia. Yang ini bahan api dalam pengangkutan. Bila saja terbakar petrol, diesel, dia akan bebaskan banyak asap. Antaranya ada gas karbon dioksida, antaranya ada gas sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida dan sebagainya. Kemudian merokok juga membebaskan banyak gas karbon dioksida. Kemudian juga bahan-bahan pencemar yang lain yang bersifat karsinogen dan sebagainya. Dan kebakaran hutan juga boleh berlaku dan menyebabkan pembebasan gas pencemar habuk dan sebagainya. So, kita tengok contoh aktiviti manusia yang membebaskan bahan pencemar. Pertama sekali, penggunaan bahan api fosil dalam bidang pengangkutan dan juga perindustrian. Bahan pencemarnya asap yang mengandungi karbon dioksida, karbon monoksida, plumbum, ini antaranya. Semua disebut di sini.
Kemudian punca pembakaran hutan untuk membuka tanah. Ini biasa kita boleh katakan setiap tahun, lebih kurang bulan 12, bulan 1 kita akan ada masalah debu yang biasanya dikaitkan dengan pembakaran hutan yang luas di Indonesia contohnya. Jadi bahan pencemarnya jelaga yang mengandungi karbon dioksida serta zarah-zarah karbon. Kemudian pelombongan batu kapur, contohnya di Perak. Penghasilan simen di Perak pun ada, ataupun di dekat Kuantan pun ada penghasilan simen. Kemudian tapak pembinaan. Jadi bahan pencemarnya zarah habuk, debu, kemudian asbestos. Asbestos ini sangat bahaya dan juga dikatakan asbestos juga boleh menyebabkan kanser. Okey, kemudian daripada stesen jana kuasa elektrik yang menggunakan bahan api fosil ataupun kilat. Ada yang menggunakan diesel ataupun yang menggunakan arang batu dan sebagainya. Jadi antara bahan pencemarnya kita ada nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon dioksida, karbon monoksida. Jadi bahan api fosil inilah antara bahan utama yang dibebaskannya. Kemudian penggunaan pendingin udara, peti sejuk dan juga tin aerosol. Jadi ini pendingin udara sebab sekarang ni cuaca dunia semakin meningkat, maka ramai orang bergantung pendingin udara sekarang kepada peti sejuk kita untuk menyimpan bahan makanan supaya tahan lama. Aerosol ini contohnya dalam alat penyembur Rixaid, Baygon, juga dalam spray rambut dan sebagainya. Jadi dia membebaskan satu gas dinamakan sebagai gas chlorofluorokarbon ataupun CFC. Okey, kemudian merokok dibebaskan antara bahannya dan rokok, asap rokok nikotin, benzin, fenol, asap zat seni. Jadi ini karbon dioksida confirm lah. Pembakaran bebas akan membebaskan gas karbon dioksida. Okay. Kita tengok pula objektif 7.3.3 mewajarkan langkah untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara. Okey, aspek pertama yang boleh kita lakukan adalah dari segi penguatkuasaan undang-undang dan juga peraturan. Malaysia ni antara negara yang banyak undang-undang dan peraturan. Jadi kita perlu menguatkuasakannya. Kalau ada undang-undang saja tak dikuatkuasa, tidak ada maknanya. Contoh langkahnya yang boleh kita buat, segala aktiviti perindustrian, perumahan dan pembukaan hutan mesti dikawal sedia oleh pihak yang berkuasa secara terancam. Mesti mainkan peranan, mesti sensitif, mesti peka, mesti buat kerja. Itu sebenarnya. Sebenarnya akta dan undang-undang seperti Akta Kualiti Alam Sekitar tahun 1974 lama dah diperkenalkan untuk menghalang aktiviti yang menjejaskan alam sekitar kita. Undang-undang memang banyak di Malaysia. Kemudian hukuman dan denda yang berat dikenakan kepada mereka yang melakukan kesalahan tersebut secara sengaja. Mesti dijatuhkan hukuman yang cukup berat supaya mereka tidak mengulanginya lagi. Contohnya diberikan pendidikan dan kesedaran awam. Contohnya apa yang kita buat sekarang ni lah. Kita belajar mengenai pencemaran dia, punca. Itu yang kita didik generasi-generasi muda untuk menyedari kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar. Jadi sikap cinta kepada alam sekitar diterapkan dalam semua aspek dalam pendidikan formal di sekolah. Kemudian kempen dan sebaran melalui media massa dijalankan secara berkala. Mesti di-emphasizekan, ditekankan mengenai kepentingan menjaga alam sekitar ini di media-media massa, di akhbar, di radio, di TV, di internet dan sebagainya. Sebenarnya perkembangan sains dan teknologi yang boleh dibuat, yang pertama, mempelbagaikan sumber tenaga supaya tidak terlalu bergantung kepada bahan api fosil. Contohnya di Malaysia sekarang ni dah banyak kesedaran mengenai ini dan banyak dah
usaha-usaha untuk menggunakan tenaga yang bersih. Contohnya tenaga solar. Kalau di Pahang kita ada di satu kawasan di Gampang. Ada satu kawasan yang luas digunakan untuk mendana tenaga elektrik daripada tenaga solar. Jadi itu sangat baguslah. Okey, penapis udara atau penukar bermangkin dipasangkan pada exhaust kenderaan dan mesin dalam kilang untuk meminimumkan bahan pencemar yang dibebaskan. Jadi ini pun banyak dipraktikalkan sekarang. Contoh lain sebagai contohnya penggunaan kereta hybrid, kereta yang menggunakan sebahagiannya petrol, sebahagiannya tenaga elektrik. Kemudian kereta elektrik pun sekarang ni dah ada. Jadi kereta keluaran Honda ada, Porsche dah ada, kemudian Tesla menggunakan tenaga elektrik sepenuhnya. Kemudian perubahan pada amalan hidup mengamalkan prinsip 3R itu kita semula, recycle, pakai semula, reuse dan kurangkan penggunaan, reduce diamalkan. Ini untuk mengurangkan bahan-bahan yang kita gunakan yang boleh mencemar alam sekitar. Contohnya plastik plastik ataupun tin tin pun daripada logam kita boleh kita semula, tak perlulah nak melombong lagi. Kemudian bergerak dengan menggunakan basikal ataupun pengangkutan awam ataupun berjalan kaki. Jadi ini memerlukan pada perubahan amalan hidup kita. Tunjukkan di sini jika ada masalah mesti ada penyelesaian dia. There is problem, there is solution. Maksudnya subtopik 7.3.4 menyelesaikan masalah kesan buruk daripada pencemaran udara. Mari kita selesaikan masalah. Okey, jadi kesan buruk pencemaran udara terhadap golongan yang berlainan. Contohnya kita tengok satu-satu. Pertama, iklim dan cuaca. Dari segi iklim dan cuaca, kesan dia apa? Ini dia, kesan rumah hijau iaitu peningkatan suhu rata global, satu dunia ni meningkat dan suhunya menyebabkan perubahan cuaca berlaku. Kemudian bencana alam seperti ribut taufan yang berlaku semakin kerap, kesan daripada perubahan cuaca. Jadi ini masih lagi banyak berlaku. Kemudian pencairan ais di tanah tinggi dan kutub bumi menyebabkan kenaikan peras air laut. Untuk haiwan dan tumbuhan, kadar fotosintesis dikurangkan kerana cahaya disekat oleh jerebu. Jerebu ini, debu-debu ini boleh jatuh pada daun juga. Boleh jatuh pada daun dan menyebabkan stomata tertutup. Yang stomata menyebabkan tidak boleh berlaku tidak boleh berlaku proses fotosintesis. Dan menyebabkan hasil pertanian akan merosot. Dan seterusnya akan menjejaskan rantai makanan. Rantai makanan maksudnya ada hubungan di antara tumbuhan sebagai pengeluar dengan haiwan-haiwan lain yang akan terjejas jika tumbuhan terjejas. Kemudian kebuluran menyebabkan kematian dan juga kepupusan sesetengah spesies. Okey, terhadap manusia pula, asap dan jerebu menyebabkan kesesakan nafas, ketidakselesaan pada mata dan juga pada kulit. Kemudian bahan pencemar seperti uap plumbum boleh mengakibatkan kerosakan sistem saraf. Dan kesannya adalah berpanjangan dan tidak dapat dipulihkan. Sebenarnya saraf kita sangat sensitif. Bila dia rosak, amat sukar untuk kita pulihkan sistem saraf tersebut. Maksudnya kualiti udara di negara kita diselia dengan menggunakan indeks pencemaran udara ataupun IPU. Jadual indeks pencemaran udara adalah seperti tahap pencemaran. Tengok ini dia. Untuk indeks bawah daripada 50, kualiti udara adalah baik. Indeks antara 51 hingga 100, kualiti udara adalah sederhana. So indeks 101 hingga 200 ini merupakan kualiti udara yang tidak sihat. Kemudian 201 sehingga 300
untuk kualiti udara yang sangat tidak sihat, dan kalau melebihi 300 ini berbahaya. Jadi ini yang selalu kita dengar dilaporkan di berita semasa jerebu berlaku di negara kita. Okey, jadi disebut di sini sekolah boleh ditutup sekiranya IPU dalam paras yang tidak sihat. Kerana dari segi sistem badan yang ada pada kanak-kanak ni, dia masih pada peringkat perkembangan. Jadi kebanyakannya belum lagi mencapai kematangannya dan dia mudah untuk rosak. Sebab itu, bila IPU berada pada paras tidak sihat, maka sekolah diminta tutup untuk menjaga kesihatan anak-anak pelajar di sekolah. Jadi itu sebab itu kita perlu menjaga alam sekitar kita supaya tidak dimusnahkan oleh pencemaran yang biasanya dilakukan oleh manusia. Jadi darurat boleh diumumkan sekiranya indeks mencegah paras berbahaya. Itu yang berlaku. Okay, jadi kita berhenti di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi